Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Muka surat berapa? 11. Kat mana? Cari. Baik, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, ketahui olehmu bahawa sewajiblah, sungguhnya wajiblah atas segala perempuan itu mengikut perintah suaminya pada barang apa perintahnya yang tiada membawa kepada maksiat, dan tiada harus perempuan itu menyalahi akan suruh suaminya atau tegahnya suami kerana berkahwin. Itu satu bahagi daripada beberapa sabab yang menjadikan kehambaan seorang, maka jadilah isterinya itu seperti hamba bagi suaminya. Demikianlah disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Baik, katanya, dan sesungguhnya hendaklah kita tahu wajib atas orang perempuan, maknanya isteri, mengikut semua perintah suami. Semua perintah, bukan sebahagian perintah, semua perintah. Siang atau malam tak kira. Semua hak suami suruh, perintah ni suruh lah. Kadang-kadang suruh dengan mulut, kadang-kadang dengan isyarat, tak kira lah. Kadang-kadang tulis surat, mesej dan sebagainya. Semua perintah suami wajib kena taat. Perintah mana? Perintah yang tidak maksiat. Maksiat ni makna derhaka kepada Allah. Kalau perintah suami itu tidak derhaka, wajib kena tunduk. Pada mana? Pada masa ketika isteri itu ada kemampuan melunas ataupun menunaikan perintah. Contohnya, maknanya asalnya benda itu tak wajib, tapi bila suami suruh menjadi wajib. Nah, dia ada benda hak memang wajib selalu dah, ada benda hak tak wajib, dia kena suruh baru wajib. Contohnya hormat kepada suami, hak ni tak payah suruh. Bukan kata suami kena kata hari ni hormat kepada aku, ada ayah. Tiap hari sepanjang masa wajib hormat ke suami. Tak nanti suruh hak tu. Ada benda yang suami suruh jadi wajib, tak suruh tak wajib. Umpama nandak nasi atau buat air, suami kata lapar perut nandak nasi lah. Maka wajiblah orang perempuan isteri ni dia masak nasi. Tadi tak suruh tak wajib. Suruh buat air teh jawab, bahagia tekak, jadi wajib lalu tu. Tadi tak wajib. Itu perintah yang berkait dengan suruh. Adapun senyum kepada isteri suami, taat kepada suami, dan hormat kepada suami, kasih kepada suami, tak payah suruh. Dia wajib sama, dulu, kini dan selamanya. Sebab tu kita kena tahu hukum syarak. Nak tahu hukum kena ngaji. Apa benda hak dikira maksiat. Sebab bila kita tahu benda tu maksiat, suami suruh, kita boleh guna. Pasal ramai kata haram, tak boleh buat lah. Dia wajib kena buat. Dan benda apa haram? Haram kan? Dia main gitu. Belajar benda apa haram. Sebab kalau kita tak belajar, kita tak ingat kita tak haram. Bila kita belajar agama, baru kita tahu benda tu haram. Jadi nak tahu benda apa yang dikira maksiat, kita kena belajar agama. Maka bila suami suruh benda tu maksiat, haram kita tunang. Kerana maksiat ni benda yang derhaka kepada Allah. Dalam bab tak ikut perintah suami, bila suami itu menyuruh melakukan maksiat, maka isteri tidak dikatakan derhaka.
Derhaka ni suami suruh buat benda yang tidak salah, tidak derhaka, tidak maksiat, tidak mungkar, tidak dosa. Kita tak buat baru panggil derhaka. Contohnya, menutup aurat adalah wajib atas tiap-tiap perempuan di luar rumah. Nah, maka suami dia kata hari ni pakai baju t-shirt baju panah lengan pendek kali, nak pergi pasar masa minggu. Nak pergi jalan masa minggu, dia lain baju kurung tak mau pakai jubah mau. Baju cek kali. Kita kata suami dia, isteri dia tak ikut. Tak ikut tu orang panggil derhaka. Sebab kalau ikut derhaka ke Tuhan, taat kepada suami. Tapi kalau ikut ke suami, derhaka ke Tuhan. Kalau ikut Tuhan, jadi tak ikut suami. Hang mana? Tengok siapa besar. Suami dengan Tuhan siapa besar? Besar Tuhan. Suami dengan Tuhan besar Tuhan. Allah yang menjadikan segala-galanya. Nikmat suami itu pun berian Allah tau. Jadi dalam apa jua pun, dalam bab bersuami, di mana saja perintah Allah tak direka. Tak ada orang perintah dia mengatasi perintah Allah. Orang yang menganggap perintah manusia, peraturan manusia lebih besar, lebih patut didulukan daripada hak Allah, orang ni menyekutukan Allah. Maka innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha' al-ayat. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampun orang yang mensekutukan Allah. Nah, dalam kes rumah tangga, dia lebih taat kepada suami, padahal kata suami itu derhaka kepada Allah. Dia anggap apa benda ni, peraturan ataupun taat ke suami lebih mustahak daripada taat kepada Allah. Dia telah menyekutukan Allah. Nah, di mana saja tak dilepas daripada perintah. Dalam negara, orang lebih taat kepada peraturan kerajaan, padahal peraturan kerajaan, pemerintah itu bercanggah dengan kehendak atau perintah Allah. Maka orang itu sekutu pada Allah. Ini syirik lagi. Nah, jadi kita tengoklah dalam kehidupan orang puan. Dan kalau dah masang muka tu, maknanya dosa dah. Muka dia masang, dosa dah. Muka orang puan. Nah, melainkan muka dia masang tu hak hari uzur, hari lampu merah, hari kereta kena berhenti kat lain putih, tak lebih pada lain. Hari tu tak apa muka masang. Nah, sebab uzur. Darah haid ni dia bergantung dengan saraf. Dia kadang-kadang menyebabkan jadi muka tak juhara. Jadi pening kepala, jadi sakit belakang, jadi denyuk, jadi makan banyak, jadi muka masa catung. Nah, tu tak apa hari uzur. Lepas pada bersih daripada darah haid dari masang, walaupun salah suami kita, menang kita, kes tu tak boleh juga masang muka. Nah, balah dengan suami, balah kira. Betul isteri, suami yang salah, tak boleh juga masang. Tak boleh masang juga pasal suami. Sebab bila bernikah seolah-olah menjadikan dia itu seperti hamba bagi suami. Hamba ni dia tak ada lain. Kalau pekerja dia ada lain. Masuk pukul 8 tu pergi pukul 4, masuk pukul 9 tu pergi pukul 5. Pukul 9 sampai pukul 5 pengarah dia suruh kan. Pegawai takbir dia suruh dia. Lagi foto stek tau. Dia bawa ke office boy dia. Tapi kalau pukul 8 malam paisi boleh tak? Lihatlah boh. Mu foto stek diri ya layan temu bodoh. Katanya office boy. Pukul berapa dah ni? Aku paskat rupik tau. Tu pekerja. Ada pun hamba tak ada masa. Zaman ada hamba dia tak ada masa. Dia tak ada paskat hamba. Suruh pukul 1 pagi ke, pukul 4 pagi ke, subuh ke, tengah hari, kena tunang kereta. Pengundu dia. Maka rupanya macam hamba. Bukan hamba seperti kehambaan. Pada wajib taat kereta, tidak kira pada bila-bila masa. Bantu kita kabur kalau kita balik tengah malam, pukul 2 pagi, lapar perut. Nah, lapar perut sangat. Gerak dia suruh buat nasi, suruh goreng, suruh apa, dia kena bangun. Walau mengatuk lagu mana pun, kena bangun. Tu. Sebab apa?
Sebab taat pada suruhan itu wajib. Nah, asal apa ada haji nanok. Apa ada haji wa air. Dak wajib basuh baju sendiri. Kita yang wajib basuh baju kita sendiri. Nah, ingat ada suami bila dia ada isteri, dak wajib isteri dia basuh baju dia. Kita kena basuh sendiri lah kalau kita nak cuci. Kalau kita nak makan, kita kena beli sendiri. Kalau kita nak minum air, kita kena kucah sendiri. Itu asal kata daripada syarak. Nah, dah kalau kita suruh dia, kita suruh baru menjadi wajib. Faham di situ? Tapi bila kita nak suruh dia nak suruh dia basuh baju kita, wajib atas kita menyediakan peralatan. Kita nak suruh dia nanok, asalnya bukan wajib atas dia. Boleh. Kita kena sedia alat. Kita kena beli dapur, dengan beli gas, dengan sudu, dengan garpu, dengan puyuk, dengan pelanga, habis. Ngok nenek segala bak masuk. Nah, lepas pada tu dak disuruh lagi, kita kena ada bahan-bahan tu. Kena kita sedia lada dengan bawang, dengan tepung, dengan gandum, habis. Barulah kita suruh menjadi wajib. Kelekapan atas kita, buat atas dia. Nah, garang putih pun perempuan dak wajib beli dalam rumah tangga. Semua tu hak suami. Walaupun nak makan dalam mulut dia, hak itu juga. Dia gitu. Oleh kerana itulah, mana-mana orang perempuan yang buat kerja rumah, dia berhak menuntut bayaran daripada suami dia. Dengar orang puan. Boleh. Dari segi syariat boleh. Ulama' bersetuju apabila asalnya tidak wajib menyediakan makanan, pakaian dan sebagainya, maka dia berhak menuntut pemberian imbuhan daripada tugas-tugas tersebut. Asal dia dah adik masak, kita yang beli masakan apa semua siap, jatuh rumah dia biar dia makan. Dia gitu. Jadi tiba-tiba kita suruh dia basuh di baju kita, kita suruh dia nanok, suruh dia buat air apa semua, nyapu rumah apa semua, jaga anak kita, kena bayar gaji. Melainkan dia kata tak ayah bayar tu lain. Tapi kalau bini kita kata kena bayar start bulan ni, dah dengar semalam start khabar, saya nak tak banyak, dalam 1,500 sebulan. Boleh agak puang. Dah kita sangat duduk sudah, kita tengok kita ambil orang buat kerja je. Dah kita biar biti. Jangan bini kita dah biti. Beri. Dah mudah apa orang baju kuning. Faham tak? Orang lain repih dia dengan baju-baju tu kuning. Orang lain kita ambil kerja, tunggu kedai kita. Bukan kerja macam bini kita teruk. Suruh basuh gelas kita buka kedai, kita panggil budak lah basuh gelas. Budak tu kata boleh 20 ya lagi. Basuh gelas sudah asal gelas je. Faham tak? Kena bayar. Dah mana tengok dengan bini kita? Mana tengok? Bini kita teruk lagi, bukan kata basuh habis dengan nyapu sampah. Anak kecil kata kita hilang, dia dah ni. Habis ke mak nenek kita penipala dia cak dia pecek. Jadi kalau dia kata kena bayar, dia kata gini bang, dalam bab basuh kita gini sekian speseng. Dah murah-murah dah sungguh. Cik kita basuh nak sekian speseng tau. Baru nak. Sekian. Dengar kita bayarlah susah dia. Upah memasak tu, kita panggil orang upah memasak tak. Kalau masak biarlah sikit pun 2-3 belah rial kau. Masak walaupun 2 leng. Dengan giling gitu, dengan rapah, dengan mayang lada, dengan tumbuk sambal. Dia kata gini, basuh saya nak 100 sebulan, 150. Nyapu rumah 200. Maknanya masak 300. Jadi kita 1,500 bayar kita. Tak berbayar, buat sendiri, basuh sendiri. Bukan wajib dah dia. Kita wajib lah ke? Pakaian kita wajib sedia, makanan kita wajib sedia. Jadi apa malam-malam ini memang betul lah. Kalau dia mari Pak mana dah buat bini tu jangan kapur kan. Tak. Rahsia ni. Rahsia ni sungguh betul. Tapi betul ni bukan gurau. Melainkan dia tu dia tidak payahlah.
Tak apalah bang. Tahu dengar dah ustaz kata boleh minta piti. Tak, tapi dah saya ni orang ni sayang ni ke abang. Tak payahlah pakai 4,000 dah sebulan. Tak. Ada apa 4,000 repah menerak situ le. Kalau kau dia tak perlu JKK, dak tidur situ le. Jadi itulah seolah-olah seperti hamba bukan hamba abdi, iaitu mana tidak ada kait dengan masa pada wajib taat segala perintah. Dia kata marilah kita pergi rumah mak stok, kita naik. Apa nak pergi? Dia balik nak pergi rumah mak suami dia. Nak pergi rumah mak stok pakai baju masuklah kereta. Mana hari? Ada kok jawab gitu. Berat aku. Mana boleh jawab gitu kalau tak pergi minta uzur. Tak, minta maaf lah bang, saya Allah minggu lepas dah tengok, malam ni nak tengok Gusti. Dah umpamanya. Tu lain lah minta uzur. Ni dah mana tak mau giah. Ada tak? Tu dah okey. Dia tak tahu hak suami atas batang tekak dia yang dia wajib ikut. Jawapan tak okey dah. Mengingat kawanmu jawab gitu, tak mau pergi. Suami tu. Suami kata apa gajah memang kena ikut. Mereka benda tu maksiat. Balik rumah mak suami maksiat tak? Tak maksiat. Wajib kena taat. Mereka kita minta izin. Tak boleh pergi sekali kita bagi seorang sekali boleh tak? Kita nak rehat sekali di rumah lengah sangat tadi nyapu. Dah. Ada apa lah? Tu lain. Ajak pergi mana-mana tak mungkin. Hak kita hak kandak dia memang dia gidah. Kita dah mandi dia cokek dulu kereta. Tak agak puas. Dengar tu kalau suami kata nak pergi mana-mana, jangan kata tak pergilah itulah begini, kena taat. Siapa bila? Siapa mati. Betul ke puan ni mari jumpa Nabi. Dia kata kalau suami buat gini-gini suruh ni kena buat. Nabi kata kena buat belaka. Begitu begini. Kalau tubik nanoh kok tak boleh daripada kepala suami, daripada hidung suami, tubik nanoh menyeleh sampai keting, mujilat dengan lidah sampai licin tubuh suami, nanoh tu dak tuna dia hak suami. Apa tu kata kalau begitu aku bersumpah sampai mati tak akan menikah. Kerana kalau aku menikah aku takut tak boleh nak taat sebegitu semua. Tengok. Ni tengok orang berlaki nak berlaki. Bahasa galak kata. Suami suruh ajak dia tak ikut. Jangan buat gitu. Tidak ada kesukaan. Tak ada suka. Suami nak pergi rumah saudara. Main pergi rumah abang aku sedap. Malah abangmu. Abang aku pergi kamu sekarang. Biar kita sekarang. Berat lah puan. Tu yang jadi duduk main makan kedai kopi semua. Suami duduk makan seorang tak teman. Dia suami kita jangan lock dia makan seorang. Dia kena ada teman. Jangan. Kita walaupun kita tidur dah, kita dengar krek bunyi dapur. Tak tengok laki aku makan nasi. Tubik selalu. Dia tak dah makan raya pergi. Faham? Dah mana ni jangan lock. Duduk situ, spare situ. Tak dia hukum dia kena gitu. Duduk situ. Dia kena gitu duduk. Tengok orang abang makan siapa dah kabur kita nak tolong ubuh. Abang ni faham? Baru seronok dia nambah. Ni dok. Kita tengok makan buruk matang. Tadi makan tu. Duk main gitu laki kita. Dia duduk spare situ. Mereka siapa suami kita marah barulah kita masuk. Mungkin masuk aku muduk sini jadi roga makan nasi. Tu lain. Setengah lagi duduk situ. Duduk situ kita tak apa dah. Siapa suami kita suruh lari baru boleh lari. Berapa kali kita nak ulang? Kalau suami kita balik kerja duduk atas apa kita duduk selit celah dia. Dia naik duduk kursi makan kita masuk meja makan. Dia duduk dekat mama, dia masuk dapur kita ikut belakang macam nak ikut sekali. Dia masuk mandi kita mandi atas. Biar gitu baru seronok. Dia tengok kita nak mandi, dia mandi seorang. Okey. Dalam luar main pelakon cetong. Mau pelakon bak gigi, kita pelakon sapu. Dia pelakon beruh jambang, kita lip mata muka dia semula. Faham? Ini seronok. Kakak nak mandi. Segar. Betul tak Ji? Buat selalu mana ni. Dengar dah. Lama cucu kata warna tak kira aku. Faham tak? Main mandi 2 orang pula ketuk ni. Lama pula. Maka setengah daripada kelebihan perempuan mengikut bagi suami iaitu masuklah ia ke dalam syurga. Balasan ada. Nampak? Tak ada.
Balasan yang paling sempurna surga. Dunia ni bukan tempat balasan, walaupun sebahagian kita dapat dah balasan. Tapi bukan balasan. Siapa yang dapat balasan dalam dunia ni bukan balasan kamal, bukan balasan yang sempurna. Nampak? Kamalul jaza fil jannah. Kata ulama, kesempurnaan balasan amalan itu di dalam surga. Tapi kadang-kadang dia tengok dunia dapat balasan dah. Orang yang berkata benar, orang yang berlaku adil, Tuhan balas dah dunia. Nah, dikasihi oleh manusia. Dah lama dengan balasan akhirat lagi. Hebat lagi dalam syurga. Nah, jadi pun dia dapat syurga. Kalau lawang suami tak ikut kata suami, tak dapat syurga. Bila tidak dapat syurga, sebelah kita syurga, dia tak ada 3 2. Nah, heaven and hell dia panggil. Syurga atau neraka. Ni Nabi kata, ramanya mak kuat perempuan dalam neraka. Maka ditanya Jibril, kaifa zalika ya Jibril? Kenapa terjadi seperti itu wahai Jibril alaihi salam? Umat aku lelaki itu memang ramah dah hak dalam neraka, tapi ramah lagi umat Nabi hak perempuan. Beriak syok masuk neraka perempuan. Kata Jibril, wadzalika liqillati ta'atihinna lillahi wa rasulihi. Yang demikian itu kerana kurang mereka itu taat kepada perintah Allah dan perintah Rasul. Ya sungguh. Cerita Isra' Mi'raj ni iklan daripada cerita yang begitu panjang di hari kiamat nanti. Nah, iklan tidak tunjuk banyak, dia tunjuk sikit. Tapi iklan potongan daripada hak akan berlaku sungguh. Macam cerita keling nak main. Cerita Hindustan nak main iklan tu lah TV. Dia main kat berapa jam Hindustan apa? Berapa jam Hindustan? 3 jam. Kaki dia tahu lah. Faham? 3 jam. Jadi dia main minggu depan. Dia tunjuk dulu sikit. Seminit je dah. Gocoh dah lah tak kapal. Lepas tu aero kena lenyek dia kata giling. Sikit-sikit tunjuk. Dah lah. Nampak? Sekarang dalam hak 3 jam tu ada tak tu? Ada tak? Ada. Gitu juga dalam Isra' Mi'raj, i'lan pemberitahuan sedikit dulu sebagai amaran apa yang akan berlaku di akhirat nanti. Ginilah cedokan cerita ni. Jadi bila Nabi kata ramanya rapuan masuk dalam neraka, Jibril kata kerana dak ramah taat ke Tuhan dan taat ke Rasul. Maknanya perintah agama ni Allah dan Rasul. Agama Islam ni Quran hadisnya. Ulama mentafsirkan, menyempurnakan penafsiran, melengkapkan syarahan dan maksud itu saja. Jadi asal Islam, asal agama Allah dan Rasul. Allah isyarat kepada Quran, Rasul isyarat kepada hadis. Hadis wahyu juga balik pada Tuhan belaka. Mana dak taat kepada hadis, dak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang sungguh orang puang ni. Hak bersuami tak taat ke Tuhan, hak tak ada laki tak bersuami, hak anak dara pun lebih lagi dah taat. Dah kira lah sepatutnya seorang suami menjaga isterinya daripada perkara-perkara haram. Di antaranya janganlah didedahkan isterinya di khalayak ramai. Jangan dibenarkan isteri dia daripada melakukan perkara yang tidak elok pada agama, yang haram pada sisi syariat. Tak ada. Suami yang tukang hantar, suami yang tukang beri galakkan, suami yang tukang ajar isteri buat maksiat. Keluar dalam surat khabar 2 hari lepas, suami mengiringi isterinya dengan doa kejayaan bagi peserta Akademi Fantasia 6. Suami tolong doa. Isteri masuk Akademi Fantasia. Akademi Fantasia ni satu majlis maksiat laknatullah. Faham tak? Iaitulah berjoget, menyanyi, mendedahkan aurat, melaungkan suara yang haram dengan penari latar yang memang mendedahkan aurat. Dengan latihan-latihan yang kita tengok cukup menganjing dengan agama, tidak pedulikan masalah peraturan hijab dan sebagainya. Memang satu benda yang maksiat di sisi Allah. Maka suami pula mendoakan kejayaan isteri dalam satu pesta maksiat yang paling ramai menarik penonton. 4 juta orang dijangka terlibat penonton hidup tengok Akademi Fantasia. Suami tolong doa. Patut suami tolong hijab isteri dia tu. Dia tahu isteri dia masuk Akademi Fantasia nyanyi lagu ni,
Dia heret bini dia depan khalayak ramai. Nah, kodang situ le bola bunyi nendang dalam air cur. Muna sangat. Dah, bahasa dak erti bahasa malu air 7 keturunan. Kalau anak kita puang nyanyi di khalayak ramai. 7 keturunan air. Jadi 7 keturunan ni seolah-olah dak reti agama. Siapa anak cucu dia dak reti hukum gitu semua. Boleh siapa di atas tak. Ramai. Nyanyi orang puang ni budak-budak je boleh. Faham? Budak-budak apa? Budak puang taklah. Orang lelaki tak pula. Orang lelaki ni makruh. Pendapat yang ramai makruh nyanyi. Selama mana maknanya perkataan lirik dia tidak haram, maka makruh. Nyanyi lagu biasalah, mu comel, mu manis, mu menawang. Dah, bukan kata-kata agama. Kalau kata-kata agama harus. Dah, kata-kata semangat harus. Nah, nyanyi lagu bodoh makruh orang lelaki. Nah, orang puang haram. Faham? Melainkan orang puang je dengar, maka makruh. Orang puang dewasa dah, hak tu biar haid dah. Nyanyi orang puang dengar, makruh. Nampak ni? Dan ni bukan orang puang dengar, orang lelaki tukar sorok. Laki ada bawah tolong doa, ya Allah, wi menanglah bini aku, wi menanglah bini aku. Mu doa ke siapa? Nah. Dan kerana Allah Ta'ala kata fala taghdha bil qauli. Jangan sekali-kali kamu kaum muslimat dan mukminat yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat melunakkan suara di hadapan laki-laki ajnabi. Takut jadi laki-laki yang fasik. Nah, jatuh fitnah di dalam hatinya. Rasa keinginan dan seronok dengan suara. Aduh. Sebab tu ulama setuju bahawasanya bang bagi perempuan azan adalah haram. Haram apa-apa. Pasal bang ni irfa' usaw, mengangkat suara. Nah, melunakkan suara. Tak boleh. Nah, dulu ni orang puang marhaban. Nah, ada pas peng 18 tahun. Marhaban. Baca rawi. Cukup kepala Tok Imam sendiri. Tak. Nah, lah cucu tak ada sekarang dah. Ada pula orang puang baca rawi, orang muda-muda. Dah golongan lelaki orang dah anggil dah dua-dua. Marhaban tu hak surah lagi dah. Orang panggil anak dara pula. Haram. Dah kata akademi Fantasia. Nah, berlatih pula nyanyi ni. Ada sipu, ada tuan guru Al-Fadil pula ajar. Hak ni ajar bagian taranum. Hak ni ajar ikhfa' hakiki. Hak ni ajar bagian tajwid. Hak ni betul lidah. Nah, ada belaka. Bila tengah berlatih nyanyi tu, laki dengan puang yang berjaya masuk ke akademi Fantasia, bukan laki bini. Jabat salang lah, bergalak lah, makan sama lah. Nah, kat dalam tempat tidur tunjuk kau. Basuh baju tunjuk, jemur air tunjuk, duduk niaga atas katil tulis surat ke mak ayah kapur tunjuk. Dah molek je ni. Leni orang Melayu jadi muka dak malu belaka. Batu Nabi kata hatta law dakhalu juhra dabbin tabi'tumuhum. Akhir sekali orang Islam ni dia akan ikut Yahudi Nasara. Yahudi Nasara masuk dalam lubang baiwak pun nak masuk juga dalam lubang baiwak. Habis. Tu asal Yahudi Nasara. Program-program seperti ni. Nah, kita tengok saja dah. Dah nak main juga. Molek-molek ada. Suami mendoakan kejayaan isteri. Nah, mak ayah terus dia. Bila dikatakan anak dia berjaya masuk akhir 12 orang dipilih Akademi Fantasia, apa menangis mak ni? Menangis. Kita ingat sedih, seronok. La ilaha illallah. Bodoh pada titik sekati. Faham? Anakmu akan kena masuk dalam api neraka dengan azab yang begitu mendidih. Perempuan mana yang menderakan aurat, yang menontonkan, mempertontonkan tubuh badannya di khalayak ramai, maka dia akan dipakaikan dengan pakaian daripada api neraka, belaking api neraka, sehingga tercabut habis kulit-kulitnya. Lepas tu Nabi kata Jibril, zalika liqillati ta'atihinna lillahi wa rasulihi. Tak ramai umatku yang perempuan taat pada Allah dan Rasulullah sekarang. Nak ada rapuan. Tu hak hiburan, hak sokan. Nah, kayak gini sukan sukma. Nah, sukma sukan. Tengok lagi. Satu majlis maksiat juga di sisi Allah. Bukan berlari tu maksiat, bukan berenang tu maksiat, mendedahkan aurat. Orang puang berlari luar pendek boleh. Ayah 3 kali haji.
Anak berlari luar pendek 100 meter 4 kali 100 800 meter ada lagi. Dah pakai luar pendek je pakai kanan berlari. Luar pendek baju kecil. Nampak? Ni balik tubik tali joli ke bigan berlari. Nah, haram, seharam-haramnya seolah-olah umat Malaysia ni tak ada Nabi. Itu kan kabar kan? Seolah-olah kita tak ada Nabi, tak ada ulama, tak ada kitab. Dalam keadaan begitu mencabar neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, siap majlis besar. Dalam upacara lari itu bawa api ke dia bawa api. Upacara buat lari api ni asal daripada Greek. Nah, Yunani kuno pun yang beragama Majusi wajib dibawa lari api dan dimasukkan ke dalam stadium. Dan bila masuk dalam stadium, mestilah segala orang yang hadir di situ kena berdiri hormat kepada api. Iwak gitu stadium. Wah, diri lagi. Tengok masuk ajaran Majusi. Lepas tu Nabi rambah sikit. Fa abawahu yuhawidani au yudafsirani au yumajjisani. Ibu bapa lah yang tak beri didikan agama hingga anak ikut cara Yahudi atau cara Nasara atau cara Majusi. Kita kata Majusi mana ada tu? Buat lagi api. Kemudian pula dalam acara Greek, agama Majusi kuno ni, bila diadakan satu majlis besar kena nyala api. Api itu tidak boleh terpadam melainkan setelah habis segala acara. Dia buat gitu dalam hukam. Dah tak ambil. Man tashabbaha biqaumin fa innahu minhum. Barang siapa yang ikut upacara suatu kaum, maka dia termasuk dalam kaum. Satu rosak akidah dah. Nah, dah bini berlari, anak berlari, pakai lah pendek, puang. Tata kata puang, hak jatah tadi. Pakai lah pendek. Kalau hak parah lutut ada silap. Kalau akan dua cek berlari tak tahu kan. Nah, 800 meter, 800 meter, lomba jalan kaki 1500, 3000, 4 kali 1000, 4 kali 80,000 meter. Macam-macam kali. Nah, tu kata. Habis bang kecong lagi. Nah, majlis maksiat. Dah ayah mari kata. Anak berlari. Ayah mari kata, anak boleh masuk final. Ayah mari kata dengan kereta atau dengan kaci atau dengan wajah atau kepala lagi minyak saja. Faham? Tu. Padahal anak nak buat maksiat, anak nak cabar ketuhanan Allah. Anak tu seolah-olah tidak beriman dengan adanya azab api neraka di akhirat nanti. Lepas tu anak tu berani. Mana-mana ayah yang membenarkan anaknya berlari di khalayak ramai perempuan dalam keadaan menedahkan aurat, maka ayah itu dapat nama fasik serta merta. Jadi bapak fasik, mak jadi ibu fasiqah. Itu saja. Nak berenang dia. Pakai guna. Oh. Kita tak je tengok haji je tengok tak. Pakai gitu. Minat. Dah minat. Mu jangan buat berlakon gitu. Nah. Tengok muka macam minat je. Nah. Dah kalau pakai berenang Allah. Puang terjun dari atas papan. Mak lelaki dekat sorok. Nah. Kena berenang irama. Oh dah dia tu. Punggung saja tu imbu ke air. Imbu. Ada. Lapang mata tu. Kita tak buat modal. Orang lain boleh tengok. Dah. Dah. Dah majlis maksiat. Majlis derhaka. Itu kata. Ya kalau kita tak bertindak, tak buat apa-apa. Dengan kita turun bala. Dengan kita dan turun bala Allah. Dan mari ribut, mari tsunami, mari apa. Dengan kita mampu kerah habis. Bukan hak mari sokang. Berlari hak kata berlari sunnah Nabi berlari lagu mana? Berlari bukan berlari tunjuk aurat gitu. Berlari tutup aurat. Bukan salah berlari, tak ada masalah kalau puan nak berlari 100 meter lompat pagar boleh. Pakai kana. Pakai jubah. Pakai jibak labuh. Pakai maknanya tutup aurat. Tak apa benda nampak macam ke kembeh berlari. Lapor. Ada apa kan? Ada. Ni berarti tepi tu pula betul kasut. Hak tungging pula. Hak tungging masih kat garisang. Hak tu power tu. Ada. Hak suruh tungging tu. Hak tu kan nak tembak. Dak tembak tak kata tembak tak penutung. Apa? Mampu 2-3 ekor. Dah mata dia tengok gitu. Masih tungging tu ada dia rapik beruk belakang. Ada. Siapa-siapa boleh tengok. Ambil gambar ni kat bawah ni.
Hak puang lopak galah, lopak pagar, lopak kijang. Lopak kijang gitu saya. Ngadi duduk di bawah, lopak atas kepala ngadi. Ni semua ni Yahudi Nasara lagi. Ini bukan Islam. Ini haram. Banyak. Walikillati ta'atihinna li azwajihinna. Demikian juga mereka tak ramai yang taat kepada suami. Ini Jibril kata. Batu kena bakar. Kan cerita dari itu ada yang kena gantung rambut, ada yang kena kerak lidah, ada yang terik tepuk tangan, terik ke belakang dada, ada yang kaki tak atas, kepala tak ke bawah, ada yang lama dengan minyak tar api neraka, orang puang bertepik menolong. Nabi ceritakan ada sebab lawan suami, ada sebab mulutnya sentiasa menyakiti, ada yang jenis tak syukur nikmat, ada yang sentiasa minta benda yang tak patut-patut, ada yang minta tolak cerai tanpa sebarang sebab yang munasabah, macam-macam hal. Dia azab di dalam api neraka ni orang puang. Walikasrati tabarrujihinna al hadis. Dan begitu juga kerana ramai di antara mereka yang suka bertabarruj. Ini sebab agak masuk dalam penyakit. Tabarruj ni selampau suka sangat berhias diri di luar rumah. Memang tengok orang kerja jabat orang puang. Dia jabat mana-mana pun. Tak ramai yang muka dia pudar je. Ramai muka kilap. Dia nak pergi jabat, nak pergi naik, nak pergi jadi pegawai, nak pergi jadi sisi, nak jadi apa. Jadi make up nak bagi. Make up, ngadak swimming pool. Tu lelaki ada dia mandi dung, rambut dah sikap bau, jabat lain. Bini dah sudah gini, mulut anak anjing, hapau. Bunyi sekali. Tepi mata ni nak ubuh pulak ni, belakang. Faham banyak hal lah. Hak atas mata, hak atas bulu, hak dalam lubang hidung, bangun gudi, faham? Macam-macam peseng. Kelak situ, kelak sini, labuci situ, labuci sini. Masuk baju jabat. Orang jabat pula puji, comel ini. Tengok orang lah. Ada apa? Ada laki mu. Ada laki tu. Tak lain. Ni bodoh lah ke ni. Kalau bini kita bodoh. Boleh tak gitu? Boleh tak? Mazhab ni. Syariat kita ni. Kita ayo pergi. Kita ni. Tak boleh. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, kata Allah. Jangan hei kamu perempuan-perempuan berhias macam perempuan jahil. Tak. Ulama kata qada bedok sikit dah. Ambil bedok sikit ataupun tepung gandum tepek-tepek gitu sikit. Dah ni mulut apa merah menyala. Tak usah kata mana orang muda tu imam meleh dia tu imam. Tengok. Siapa baca kunut dulu mayang garis. Tengok tangan dia. Hak benda tak mau beli jadi beli dulu. Pergi kedai kan. Benda tak mau beli tapi hak puan muda dengan mulut merah. Ada rasa ngah tak? Rasa tak? Ambuk. Tak ngah kan tengok comel gitu. Dah. Mati kucuk. Molek-molek duduk luar naik datang. Tak sungguh. Orang jabat tu. Boh tengok, merah hari ni. Merah. I suka merah. Berapa lakimu duk main ai gitu. Ni. Pakai baju lawa untuk apa? Supaya orang jabat tengok. Pakai kasut tumit tinggi. Depan suami ada kasut tumit tinggi. Ni kaki ayam. Jadi jagu sama-sama jagu. Nak jadi jagu dah. Bedok muka dengan gelik tu gelik. Dia ngajar. Dan ini ngajar laki kita tengok dah. Laki orang lain. Dia ada bini dia orang lain pula tengok. Dia pasing itu. Umat yang rosak sekarang. Umat rosak. Bukan tak boleh keluar, bukan tak boleh kerja. Jaga peraturan hijab, peraturan zina, peraturan tabarruj, banyak peraturan. Peraturan ni dia panggil the way of life, cara hidup. Kalau kita terjemahkan kepada itu, maksudnya agama. Islam kan? Islam ni kalau nak keluar gini, apa nak keluar kena buat gini. Kalau nak kerja tangga ni caranya. Kalau pakaian ni sepadang ni, itu orang Islam. Dan kalau ikut syekh, tak orang Islam. Hadari. Ada. Taat lah.
Kita taat pada perintah agama. Bukan marah kerja tak. Tu dak campur gurau ni. Dak gurau pula dengan sama kawan jabat. Dah bukan dah 8 jam. 8 jam dia ngadak meja. Ni meja ada hak laki kan. Bini kita duduk sini. Ni ni komputer dia, ni komputer bini kita. Dia main gitu. I nampak you belakang Jaya buat apa? I sekolah. Macam-macam. Gurau belakang. Dah gurau. Dia lama-lama mesra. Bila mesra makan minum air tak keting. Daripada akad daripada meja lain. Kalau bini kita, tu yang berlaku. Nikah pula cegah maksiat takak lah, begitulah, mitok pasah lah, apalah. Ni berlaku. Sebab hijab tak jaga, peraturan tak jaga. Boleh ke gitu? Tak boleh. Dah bos jabat panggil esok dalam. Nak cakap masalah ni masalah besar, masalah jabat. Dalam 3 jam tak selesai lagi. Panggil bini kita masuk dalam. Tutup itu. Close the door. Dah. Cakap udis ni. Bini kita masuk dalam. Bini dia ada di rumah. Bini kita masuk dalam tu. Dah sembang itu kan. Cakap boleh tak? Orang dia dalih, orang ingat. Orang dia. Alih. Dah waktu siapa tanggung kita, tanggung dosa. Sebab tu lah kalau kita rasa cukup dah makan, dia duduk kerja jabat sangat, tak usah kerja lah, duduk rumah. Kalau dah cukup makan tu hal lain lah, dia tanggung diri lah. Tapi sebaik-baiknya tak usah. Kalau bor kerja geruk-geruk puang lain, walaupun di luar rumah siap-siap puang belaka, tu lain. Masalah walaupun tak berlaku benda-benda berat seperti zina dan sebagainya, benda-benda kecil haram. Dan kamu dah jadi ala tastahyun, kenapa kamu tidak ada rasa malu pada muka-muka kamu? Antatruku nisaakum, banyak kamu biarkan akan isteri kamu. Nampak? Bainar rijali, di antara laki-laki yang bukan mahram. Yang zurna ilaihim wa yang zuruna ilaiha. Isteri kamu tengok jatang lain, orang-orang jatang pakat tengok bini menjaga. Duduk sebilik 3 jam tak apa. Kita duduk di rumah bini kita dah ada orang jabat lagi. Boh jabat. Nampak? Assalamualaikum, waalaikumsalam. You bini you ada rumah? Ada. Panggil jabat. I nak dia hadir selalu. Kita baru minum tokat Ali. Tak. Bos jabat lagi. Kena pergi. Mana boleh dah pergi? Ketua pengarah. Bini kita. Masa akad nikah kita bayar. Bukan macam pengarah bayar mas kahwin. Kita bayar masa nak rapuh. Kita akad nikah, kita jawab nikah. Bos jabat boleh panggil. You datang sekarang. Suruh you bini you datang sekarang juga. Kau sebelah ada hal mustahak pergi. Tengok halang. Amin. Hak keluar outstation sama. Kena mesyuarat getih Highland Pulau Pinang Johor Bahru. Pergi tak? Pergi. Dah dalam kereta ke guna. Tu yang kata-kata bila lama dah boleh anak buat ni muka anak macam muka bos jabat aku. Aku tak ada lubang hidung luah gini. Macam muka ketua jabat bini aku. Padang muka. Rambut-rambut katil gini mana ada dah rambut katil gini. Padang. Ini kita ni telah masuk lama dah bercelaru di dalam kehidupan kita. Kena buka balik. Buka lagu bandar pun buka balik. Hak busuk we jadi balik molek semula. Itu saja. Tidak kita bertanggungjawab di hadapan Allah. Bini kita masuk neraka dengan kita masuk dengan sebab salah tarbiyah daripada kita. Bini kita tak tutup aurat, kita juga kena terima hukuman. Kerana mereka duduk di bawah rentahan kita. Tapi kalau kita masuk neraka, bini kita masuk. Dia tak wajib nafkah kita, dia tak wajib ajar kita agama. Kita yang wajib dia jaga dia, tarbiyah dia, jaga hukum hakam makan minum halal belaka atas kita. Seperti sabda Nabi SAW bila mengerjakan oleh perempuan akan semayang yang 5 waktu dan mengerjakan akan puasa Ramadan, namun ada ia akan faradnya dan mengikut ia akan suaminya, nescaya dikata baginya masuklah olehmu akan syurga daripada mana-mana pintu yang engkau kehendaki. Telah menceritakan akan dia oleh Ahmad. Nabi sebut dalam satu hadis ini memang terkenal.
Nabi kata ayyuma mar'ati, mana-mana perempuan, ayyu tu maknanya umum, mana-mana perempuan hak duduk di Port View, duduk di Tokyo, duduk di Afrika dah kira. Nah, dia mengerjakan sembahyang 5 waktu. Dia melakukan ibadat puasa bulan Ramadan. Nah, maknanya benda-benda yang wajib dia buat, taat perintah Allah. Kemudian dia taat kepada suami dia pula. Apa jua perintah suami dia, taat sungguh pada suami. Maka perempuan ini diberi pilih masuk dalam syurga. Di barang mana pintu mana yang dia nak masuk, dia adalah orang penting. Dia orang besar di akhirat ini. Batulah orang puang yang mari tanya Nabi, ya Rasulullah, saya ni wakil Muslimat bincang belaka dah, suruh saya mari tanya Rasulullah, bila agaknya boleh kami nak buat satu forum dengan Rasulullah. Nak jumpa, nak tanya, nak bincang masalah, nak tetap tarikh ni, nak booking tarikh jumpa Nabi. Nabi kata tak payah booking tarikh. Nak mu seorang tanya dah, mu kita lah kerja ramai-ramai. Maka kata apa ni, tak apalah. Apa ni kata gini, kami ramai-ramai ni mesyuarat lama dah duduk bekok, iaitu orang puan yang muslimat ni duduk berasa orang lelaki ni Tuhan lebih dia daripada orang puan. Nah, sebab orang lelaki ni banyak pahala pada orang puan. Orang lelaki ni boleh sembahyang jemaah, kami tak boleh sembahyang jemaah, tak ada jemaah, tak ada pahala. Orang lelaki ni mikul jenazah, gali kubur, perang habis, keluar berdakwah, jihad, ceramah, macam-macam. Kami orang puan pada duduk main panggang ikan kering, tumbuh belajar, ayam buah anak, nah, tukar paper duduk main gitu. Wah, itu lelaki. Kami nak atak pahala seperti kaum lelaki-lelaki. Nabi kata, mu orang cerdik. Orang lain tanya nak dunia, buat-buat mu tanya nak kelebihan akhirat. Ni set cerdik ni. Nah, bagus ni. Gini lah, mungkin khabar belaka, orang puan tak payah. Kalau nak segala pahala orang lelaki, duduk di rumah. Faham? Taat perintah Allah, taat perintah suami. Duduk rumah ni. Bila taat perintah Allah, sampai masa bulan semayang, sampai bulan Ramadan puasa. Kemudian taat pada suami, khidmat bagi suami suruh nanok, suami suruh apa namanya, buat air. Dak, suami panggil masuk dalam bilik, masuk selalu, tak tangguh-tangguh. Nah, maka bila begitu, Tuhan akan beri kepada orang puan segala pahala yang orang lelaki dapat atas dasar kewajipan fardu kifayah tadi. Pahala mandi mayat, orang puan taat suami boleh, tidak mandi di rumah boleh tak? Pahala buat masjid, pahala gali liang, pahala menikah, pahala perang sabiah, habis pahala orang lelaki Tuhan akan beri bagi perempuan yang taat suami, duduk di rumah. Nah, itu saja. Dapat pahala banyak. Pasal susah. Sebab kerja dia tepat, dia di rumah. Orang lelaki tepat luar rumah. Kalau kita pergi cari orang lelaki tu tak ada di rumah, ada di luar. Memang tepat orang lelaki luar rumah. Pasti dia tengok orang lelaki dah ada di rumah. Nah, tak ada biasa. Mana ayah tu dia tak gerak, biasa. Duduk tidur dia tak gerak. Mana watih nampak janggai agak ni. Kalau nah, ingat ogeh boleh kau jadi ambil. Tak boleh juga. Faham? Tu apa? Nah, duduk dengan biar patah, jahit buka. Memang ada. Tapi kalau puang duduk biar patah, bukan tempat dia duduk rumah. Ni lelaki duduk rumah, lelaki. Nah, dia main perah satang lelaki. Dia main goreng ikan, dia main nyapu, sapah. Bini ada. Mana mosu tahan ni awak tadi. Nak dari pagi-pagi tadi kata nak pergi main ting kali andi garis. Duduk luar rumah kau pandai kau beriak cak rupa luar rumah pasal minggu rupa ke ramai lelaki ramai rupa kata rupa awak dah tahu rumah nah pergi mana-mana IPT 70% rupa kolej apa semua rupa 80% 65%. Nah, tengok naik pas turun bandar hari satu orang ramai lelaki sikit. Tengok budak sekolah naik pas, lelaki narang puan 45 orang. Lama kita itu tahun 80-an pergi sekolah, budak lelaki 40 orang, puan 8 orang. Puan pula duduk tak kursi senyap. Dia ni lelaki narang, senyap duduk. Takut tak? Budak puan penuh, keliling pas. Orang gatul ni tangga belakang, orang naik ke atas tak. Buah kerana lepeh tu kaki junga duduk atas angin.
Orang puang, budak puang lah ni. Habis jadi terbalik pekerjaan belaka. Jadi baliklah. Bila balik tak jadi kerja. Nah, balik sekarang ambil kobeh, ambil ikan, ambil lada, ambil apa, kita pun goreng. Tapi syarat punggung kuali lipat tak kata. Nah tak, mulut tak ke bawah, goreng kan. Dah boleh makan segi harang. Popoh habis. Ni punah jahanam tadi, wajib balik. Nah, orang tuan dia nak segala-galanya orang lelaki buat, dia nak buat belaka. Ni daripada barat ni. Dia nak tinggi, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Ini ucapan perempuan-perempuan kafir laknatullah daripada barat. Nah, inilah asalnya yang telah menghancurkan negara Turki, negara Islam yang terakhir. Nah, hancur Turki. Dimasuk dengan persatuan wanita, pertubuhan wanita, banyak didesak. Desak maknanya saka sama banyak. Desak sama-sama maknanya boleh, maknanya cerai isteri atau isteri cerai suami. Nah, kalau nak cerai kena ada mahkamah. Ini semua daripada kafir laknatullah. Nah, dia nak segala pekerjaan. Islam dia membenarkan orang perempuan bekerja yang munasabah dengan keadaan fizikal. Tapi barat tak ada kira. Mu boleh. Lepas tu tengok sekarang kita ke arah sesat. Orang perempuan buat kerja orang lelaki. Ada apa-apa. Nah, orang puang kerja bomba boleh tau. Nah, orang puang kerja bomba nak pikul tangga rumah pakar, nak golek tu, nak golek paik tu. Punggung dah lah besar. Sekali nak golek paik tak malang tumbah. Angun letup rumah-rumah. Kalau dia ada. Orang puang lelaki jadi komando, dia komando kau. Makan anak ke, makan bewok. Komando. Orang lelaki terjun belong, dia terjun tak? Acul po je tu. Nah, ada. Pelik je ni. Nah, orang lelaki jadi darah pula. Bila TV kan orang lelaki persatuan gubah bunga. Orang lelaki bunga yang ni letak kat sini. Rapuan orang lelaki. Faham tak? Orang lelaki main bunga. Jangan bergerak nang-nang. Misal genyak ke baju ni. Main bunga lah. Ni Tuhan tunjuk dah. Nyanyoklah dunia ni. Rapuan main silat ada dia. Nah, orang nikah dulu silat orang lelaki. Orang puang lah ni awet silat. Mula-mula ada. Orang puang silat tak ting pelapuk. Nah, lelaki tak main. Kamu nak main? Tak main. Bini aku main silat. Dah mu main dah. Aku main anak-anak itu kan. Dah orang cetong tu. Apa jadi bininya? Nah, jadi terbalik abila. Ni yang kata modern mau tu ding kata tu kenali mapuh agama. Hacul buah bi agama. Itu modern. Mau tu ding. Mau mati ding agama. Modern mau tu ding mapuh agama. Ada ah? Punah jahanam bi. Nah, ini majoriti orangnya tak faham Islam. Nah, dia nak peracur, orang nak peracur ada dah. Dak duduk diam siang malam jadi Nasara. Kita orang Islam pula tak mau faham Islam. Tak mau duduk dengan ulama-ulama. Kau muda acul bo Islam. Nah. Dan lagi cerita Ummu Salamah wallahu a'lam. Kita ada beberapa soalan. Ya. Mana? Waduh. Baik. Suami suruh buat air, isteri duk ngopek anak, duk nyusu. Bila kita suruh dia buat air, dia kena bangun, kena letak anak. Jadi soalan tak ke jadi zalim, kena letak anak gitu. Jawabnya tak zalim. Zalim ni wada'u syai' la fi martabati atau la fi mahalli. Kita melakukan satu perkara tidak kena pada tempat ni. Adapun meletakkan anak lepas tu pergi buat air, kena tak pada tempat ni. Kenalah, tu dah tu. Nah, takkan dia ambil anak letak dalam beseng. Baru dah kena. Nah, apa tak kata zalim gitu. Nah, dah pelik. Nah, cuma kita timbang. Syuruhunna bil ma'ruf. Kalau dia tengok dia tengah buat kerja, nah, jadi saya suruh buat air lagi. Lepas ngopek kat gigi, buat air deh. Baru cara dia. Maknanya pergaul dia mereka itu dengan baik. Itu cara dia. Ada pula di situ takbir kita.
Nah, kalau kita tengok dia tengah basuh, tengah apa tahu dah, sengeleng nak suruh buat air. Tu mana dak bijak takbir ataupun kita bodoh. Faham? Tapi yang kita pelik ni, bini waktu ngopek akhir ni. Tu yang kita pelik. Nah. Ni kau baru. Contoh dah. Jangan marah. Bagaimanakah cara menyempurnakan wuduk di mana anggota wuduk berbalut ataupun luka? Yang kedua, jika dengan cara air wuduk bersama tayamum, adakah dapat menyempurnakan satu solat fardu saja? Yang ketiga, apakah perlu ganti semua solat itu semula atau solat sunat hadas setelah anggota wuduk telah sempurna dilakukan kembali? Baik. Ditanya masalah tayamum. Baik, anggota kita luka. Kita nak melakukan benda, nak melakukan wuduk. Maka wuduk dia ada anggota yang tertentu. Kalau kita nak melakukan mandi hadas, dia tak ada anggota, dia semua anggota. Mandi hadas semua anggota tak. Tapi kalau berwuduk dia ada anggota yang wajib. Tangan, muka, tangan, kepala dan kaki. Baiklah, kata dia nak mengambil wuduk, tangan luka. Luka ni tak boleh kena air, kata doktor. Ataupun memang dia faham luka gini kalau kena air lambat baik, boleh tayamum. Luka gini kalau kena air tak ada masalah, tak boleh tayamum. Luka gini kalau kena air jadi borok, tambah larat, boleh tayamum. Bukan sebarang luka. Jadi kita fahamlah. Tinggalkan kita faham masalah tu. Kita memang kena tayamum. Jawabnya kita pun ambil wuduklah pada anggota yang sehat. Anggota sehat. Katakan tangan luka, tangan kanan luka. Tak boleh kena air. Sini ni. Bahan dia rebah ni. Rebah motosikal rabak ni sini. Bercelobai isi. Kalau kena air jadi bekak pula. Jadi kita pun ambil wuduk. Muka tak kena. Muka wajib kena ambil wuduk. Basuh muka lah ni nak mengambil wuduk. Lepas basuh muka, tangan tak. Tangan kanan dulu. Nak basuh tangan. Tengok ada luka. Luka segala tangan. Tak, sebagian lip ni saja. Padahal ni hak lain sihat, wajib basuh dengan air. Basuh dengan air dulu anggota yang sihat. Pak siku. Hak sini tak boleh kena air. Jangan sini tak boleh kena air, sini tak boleh kena ke? Sini je tak boleh kena air, sini boleh kena tak? Wajib basuh ni. Wajib basuh. Siapa kat ni dia basuh lah ke dah, sini kita tinggal. Pasal tak boleh kena air. Kita pun start tayamum. Situ tayamum. Ambil debu, buat naik tamah bola pinggang atau turun tanah. Kau anda dah, orang ni senang. Tepuk tangan dua gini, niat mengangkat bertayamum, ganti daripada tempat yang tidak dapat kena air. Faham? Lepas pada tepuk, sapu muka, buat gitu. Tepuk pula, sapu pada tangan. Debu boleh kena tak pada luka? Boleh kena. Boleh kena buat slow gitu. Dah boleh kena buat tepi-tepi ni saja. Lepas tu tangan kiri tak tayamum. Habis tayamum selesai lah. Kepala tak tayamum. Habis dah tayamum selesai. Sambung balik wuduk kat mana? Tangan kiri sambung balik wuduk. Nampak sambung pula wuduk. Lepas tangan kiri sapu kepala. Lepas sapu kepala telinga masuk kaki. Sekarang masuk waktu boleh solat fardu dan solat sunat banyak Masuk fardu lain pula. Wuduk ada lagi, tayamum saja. Faham? Tayamum saja. Ini pendapat yang paling masyhur. Wuduk dah dah, tayamum saja. Ingat tu. Solat sunat boleh 4000 rakaat ke. Tu cara dia. Ingatlah tu. Jangan ada orang kata kalau kita cedera sikit, dah payah pakai mandi dah, dah payah pakai wuduk dah, pakai tayamum saja. Ada pula begitu. Mana boleh. Hak gugur ni kerana darurah. Fa in kuntum marda, jikalau kamu sakit. Dah sini sakit dah tangan kanan. Dah sakit, basuh. Kena basuh. Hak tepat sakit tu tak dikena air. Baru tayamum. Jadi satu solat fardu saja dan sunat macam biasalah, banyak-banyak mana pun boleh. Kemudian solat tu kalau kita buat begitu, tak wajib kena qada, sah dah. Yang kena qada ni maknanya bila tayamum pun tak boleh dan wuduk pun tak kena.
Tak boleh nak kena debu, tak boleh nak kena wudu. Baru kena qada. Contoh tangan semi. Tangan tu semi, patok. Rebah dia nak khabar Bukit Hijau. Faham tak? Ambil wudu basuh muka. Pas basuh muka nak basuh tangan tak boleh. Ada semi. Maka tayamum. 2 kali dah. Sapu debu ke muka, nak sapu tangan dah apa lakak kau semi. Tadi luka boleh kau sapu ke debu. Ni dah boleh lalu debu. Maka tinggal bahagian ni. Buat bahagian kiri, basuh tangan, basuh kepala, basuh telinga, basuh kaki. Kena qada. Pasal apa? Dia anggota ni janganlah tak sampai air ataupun tanah kepada anggota wudu. Kalau paling pada anggota wudu tak apa, kaki semi tak apa, dah payah qada dah. Pasal bila kita tayamum sempurna, tayamum basuh muka, basuh tangan, sapu muka dan sapu tangan dua belah. Tapi dia bila balut tang tu ada pada anggota tayamum, jadi tak sempurna. Nak sapu debu pun tak kena. Memang air tak boleh kena dah. Sapu debu tak apa juga. Ataupun bila kita balut luka kita tu dalam keadaan najis, tak boleh nak buang najis tu. Ataupun kita pakai belak dalam keadaan berhadas. Dalam keadaan berhadas. Ingat tu. Soalan seterusnya. Sistem pendidikan yang diamalkan pada hari ini adalah sistem sekular. Semasa dalam pembelajaran dalam kelas melibatkan pergaulan bebas dan campur dengan perempuan buka aurat, adakah dapat pahala menuntut ilmu dalam keadaan ini, dan adakah ilmu yang dapat itu dalam ada keberkatannya? Baik. Cara yang kita duduk sekarang ini cara barat lah. Dengan sekolah campur aduk laki puang di kolej, di universiti lebih teruk lagi dah. Ini semuanya adalah apa benda ni perancangan barat sebenarnya. Mereka kaji macam mana sebab benda Islam ini jadi kukuh, jadi kuat, bertamadun dan sebagainya. Rupanya orang Islam ni kuat berpegang dengan agama. Jadi cara nak hancurkan tamadun Islam, hancurkan pegangan mereka itu tidak ada kaitan dengan agama. Biar tinggal sebahagian saja yang taat pada agama, banyakkan daripada kehidupan bercirikan barat. Maka dia cocok jarum lah. Dari segi pendidikan, cara barat, cara barat. Jadi kita pergi topik kita pendidikan. Dicampur lagi puan lagu ni memang tidak ada keberkatan dalam menuntut ilmu. Masalah yang berkaitan tu tidak saya kira. Tapi hak diri campur lagu tu benda tak boleh pada syarak. Tak boleh pun pada syarak. Sebab tu kita ada alternatif sekarang, sistem pendidikan Islam orang buat, ada hijab dan sebagainya. Itu cara kita. Jadi kalau kita nak ilmu saja, cara mana pun boleh. Ngaji ilmu ni orang syirik pun alim. Tengok doktor falsafah orang rapi saja orang putih. Orang dapat hadiah Nobel, bijak sana kepala otak. Bijak. Tak mesti dia beriman. Tapi keberkatan tak ada. Bila kita nak pada keberkatan, cara kita menuntut ilmu itu perlu dah kepada adab-adab Islam. Daripada awal lagi. Dia gitu. Jadi kita duduk dalam keadaan memang serba payah lah. Kita nak ubah balik sistem pendidikan ni, kita nak pada kuasa politik. Tapi dalam masa kita belum lagi dapat kuasa politik ni, masih lagi kita duduk dalam keadaan salah. Walaupun kita ke sebahagian daripadanya adalah darurah, tetapi tempat salah tu kita masing-masing ada juga buat. Kerana kita juga memberi sokongan kepada sistem-sistem sekular seperti ini. Jadi kita kena doakanlah biar berubah cepat. Biar Allah Taala beri kemenangan cepat kepada Islam. Kalau nak hak orang atau anak agama tak ramai mana. Kalau kekal dengan sistem sekular tu ramainya. Kita nak dipaksa nak marah jadi balah pula. Memang kita dapat tidak, kita doakan kejayaan Islam. Biar dengar kita dapat kuasa, kita tukar balik. Bukan rombak sekolah, sistem tu kita baiki. Dia gitu. Soalan seterusnya. Saya solat subuh tapi saya dah baca kunut, sah tak solat saya tu? Jawabnya kita tengok dulu kunut tu benda hukumnya. Rukun semayang ke? Syarat sah semayang ke? Sunat ke? Jawabnya kunut subuh adalah sunat semayang, bukan rukun semayang. Sunat sembahyang sahaja, bukan rukun sembahyang. Jadi sunat semayang ni kalau kita tak buat, tak baca pun semayang kita, tak ada masalah. Cuma dalam mazhab Syafi'i dia adalah sunat abad, baca kunut. Orang yang tertinggal baca kunut sunat sujud sahwi. Sunat sujud sahwi supaya dapat fadilat. Jadi tak sah balah masalahnya. Orang yang tak baca kunut pun sah, orang yang baca kunut pun sah, tak ada masalah.
Jadi siapa yang tertinggal baca kunut dosa susah hati, hukumnya tetap sah semayang. Kerana dia bukan rukun semayang, dia adalah sunat-sunat. Tapi ada kelebihan dalam doa-doa kunut itu sendiri. Sebaik-baiknya janganlah sengaja kita tinggalkan melainkan kita nak lerah. Ada hal mustahak, kereta nak jalan, pas nak jalan dah, kita semayang tengah jalan dah. Dengar tak bah dah. Ayah cik kunut tinggal pula. Ada orang kata hal politik tak boleh campur dalam hal agama. Betul tak? Tak betul lah. Sebab Islam ini dia segala-galanya. Dia tak macam agama lain. Islam agama yang syumul. Syumul ni bahasa Arab. Melayu tak erti. Melayu maknanya segala-galanya ada. Itu orang panggil Islam. Agama lain dia ada hal ibadat saja, hal personal saja. Tak ada hal undang-undang. Ada hal ni. Tak ada hal muamalat. Islam habis. Daripada munakahat, ibadat, apa benda muamalat dan jinayat. 4 ni menjadi Islam. Tak khabar sama dah. Daripada 4 ni lah jadi Islam agama kita. Fiqh ni. Itu jadi syariat. Yang pertama ibadah, yang kedua muamalah, yang ketiga munakahat, yang keempat jinayat. 4 ni. Ibadah satu suku daripada satu Islam. Munakahat suku daripada satu iaitu Islam. Jadi bila kita ada dah sekarang ibadat Islam 1/4. Ambil pula muamalat. Ada muamalat. Ada dah muamalat Islam, bank Islam, apa pinjaman cara Islam, gadaian Islam. Tak. Akad jual beli dan sebagainya, hutang dan sebagainya. 2 daripada 4. Munakahat nikah kahwin cara Islam lagi kita. Banyak dah yang ikut perintah Islam, pakai wali, pakai saksi, pakai apa. 3. Jinayat tak ada. Jinayat ini mana sistem perundangan yang berkait dengan hukum, dengan pentadbiran mahkamah, melantik qadi, cara melantik saksi, hukum menjadi saksi, kemudian hukum penjenayah, apa yang disabitkan kesalahan, apa yang dibuang kes, apa hukuman yang kenakan atas penjenayah, itu panggil jinayat. Nampak? Jinayat kita tak ada. Jinayat ni tak ada. Jinayat ini termasuk dalam pentadbiran juga. Dalam pentadbiran inilah yang ditolak-tolak sangat oleh sekular yang tak berahi pada Islam. Jadi kita ada 3 suku, 3/4. 1 tak ada. Sistem politik Islam. Ekonomi tu rujuk kepada muamalah. Sosiologi tu kehidupan munakahat kita hidup ni. Ekonomi hak tu. Muamalah, pentadbiran, siasah ni. Nak jaga negara ni, tu siasah tu bagi politik. Ada. Bila tak ada 3/4 ni. Tu 3/4, 3 suku. Tak sihat 3 suku. Gila lagi. Jadi orang yang memisahkan apa benda pentadbiran daripada agama datang daripada agama Kristian. Ini sekular memang asal daripada penderhaka Kristian. Mereka asal orang Kristian ni ada menggunakan kitab Injil dalam kehidupan, tetapi mereka tolak. Mereka nak masalah mereka suku, pemerintah, masalah agama, kitab Injil. Akhirnya keluarlah perkataan yang selalu kita dengar, ma li Isa wa ma li Qaisar. Hukum dunia kita pakai raja, presiden. Hukum agama kita ikut kitab Injil Nabi Isa. Sekarang hukum pemerintah, ekonomi politik kita pakai pemerintah. Hak amal ibadat kita ikut Quran. Itu sekular, dia buat suku-suku. Jadi ingat, ulama-ulama telah berfatwa memisahkan satu juzuk daripada agama, hukumnya orang ni telah melakukan syirik. Kita tak boleh kata satu benda pun. Benda kecil pun Nabi pesan, Allah pesan. Apatah lagi dalam masalah politik, benda yang sangat besar. Yang menyebabkan orang yang boleh jadi porak-poranda negara, boleh jadi orang mendapat kezaliman yang berlipat ganda, boleh menyebabkan kesusahan pada ramai rakyat. Ini politik. Maka lebih-lebih lagi agama suruh jaga. Bak pakai selipar Nabi pesan, masuk kaki kanan dulu. Bak masuk jambang pun kabar kaki kiri dulu. Tiba-tiba takkan dalam bak meretah, bak politik tak ada dalam Islam. Tak betul sangatlah Islam ni. Minta penjelasan tentang nikah anak yang berlaku di Hulu Terengganu. Ayah tak nak jadi wali, minta komen kerana kes ini masuk TV. Jadi kita tak ada lagi maknanya dalam kes ini apa benda ni, nas-nas lah, sumber-sumber. Kita tengah kumpul sumber benda cerita semua. Sebab kita dengar sekarang ni 2-3 cerita banyak pasang. Ni kata ini, dia kata ini. Baik, kita pergi secara umum lah. Kalau ayah tak mau jadi tak mau jadi wali, boleh nikah. Tapi kena apply dulu, minta dulu dengan ayah. Pihak qadi, pihak imam minta dengan ayah. Minta dengan ayah, bila ayah tu tidak mau menjadi juga
berkerah juga tak mau jadi wali, barulah boleh pakai wali hakim. Faham tak? Kaedahnya boleh. Tapi kes piano ni nanti dululah. Kalau pihak dapat kita, kita tengok tengah kaji kes dia. Tapi pada dasarnya kalau ayah tak boleh, memang boleh orang lain jadi wali. Tapi mesti mitok dulu. Mesti mitok. Kalau dalam sekarang, dalam keadaan mitok tu mesti rasmi atau surat kepada ayah, permohonan pejabat agama memohon supaya ayah menjadi wali, kena ada. Sebab kalau sekali mitok tak ambuh, boleh jadi wali hakim. 3 kali tak ambuh, maka bolehlah wali abang. Bolehlah abang dia, pak saudara dia ke anak saudara jadi wali. Bukan tak boleh semata. Saya sampai sampai lewat untuk solat pada rakaat pertama. Saya sempat duduk bersama imam. Rakaat kedua saya sempat, manakala hingga habis Fatihah dan rakaat bersama imam. Kerana dengan rakaat ketiga, saya perlukah saya baca habis Fatihah sebelum rakaat bersama imam? Terima kasih. Daripada Mak Rempit. Ni. Baik, dia gini, selama mana kita masuk dalam semayang, kita dah habis baca Fatihah, kita rasa, maka kita tu wajiblah kena berhabis Fatihah. Contohnya kita masuk Allahu Akbar, kita dengar imam ni baru baca Fatihah. Jadi baca surah pula, memang kita dah berhabis Fatihah. Maka kita dalam keadaan seperti itu, bila imam rakaat, kita tak boleh rakaat kalau kita dah habis Fatihah. Mudah-mudah cakap ginilah, kalau kita lewat dah, kita masuk dalam rakaat tu, kita rasa memang tak dah baca Fatihah, nak berhabis. Kalau imam rakaat, maka rakaat selalu tak payah berhabis Fatihah. Orang yang kena berhabis Fatihah ni orang yang ada masa habis Fatihah. Orang yang panjang masa. Seperti biasanya orang yang takbir sama dengan imam, dia datang awal dalam saf. Orang yang semayang lama dah baru dia sapa, biasanya orang masbuk. Maka orang masbuk kalau terima rakaat selalu tak payah berhabis Fatihah. Itu cara-cara mudah. Ni benda pula. Ayah saya bergaduh dengan adiknya. Dah lama dah. Ayah tak cakap dengan adiknya. Anak pun jadi tak cakap juga. Salah tak itu? Jawabnya salah lah. Masa adik-beradik tak cakap. Gocor-gocor lah. Tapi cakap lah sambil gocor tu. Dah tak ada masalah. Dia nak cakap. Dah mu kerahkan dengan mu anu kerahkan kerah kepala. Tak nak gosti yang gosti. Tapi bilang gosti cakap. Janganlah pada cakap. Tapi kalau kita ada sahabat-sahabat, kita nak bala, tak tegur siapa, boleh. Islam benar. Jangan lebih 3 hari. Allah cerita kita, Allah tahu kita ada sifat amarah. Ada sifat tak setuju hati. Ada sifat tak kenal. Tak belagi angin. Mesti ada. Maka Islam benarkan kita kalau tak tegur siapa 3 hari. 3 hari tidak tegur siapa, orang tegur siapa sama. Ada pun jenis tak tegur siapa sama, hak tu tak apa lebih dari 3 hari. Macam kita dengan orang hak tu kalau berang, tak dia tengok pun, tu tak cakap dengan dia. Tahu. Biasa dah kita tak jumpa dia. Ni hak jumpa sama. Tiba-tiba tak cakap, tak setuju angin. Boleh 3 hari je. Bukan suruh. Kalau tak tegur juga boleh 3 hari. Lebih dari 3 hari tak boleh. Sebab dia 3 hari ni lembut. Dia jadi lembut. Dah 5 minit dah. Baca habis ni tak dang ni, nak ni korang. Hujang lah. Allah Rabbi. Tak apalah. Kalau hujang tak balik tak boleh ke? Kita baca sampai pukul 12 boleh. Apa hukum pakai baju kebaya? Baju kebaya kan ketat, boleh tak? Dia tanya nak pakai baju kebaya. Siapa ni? Muslimah sejati. Ingat tu bila ni. Muslimah. Muslimah je. Jawabnya ada tempat boleh, ada tempat tak boleh. Baju kebaya ni dia cekik di pinggang kan. Cekik di pinggang. Lepas tu kat punggung dia kembang. Jadi orang pakai tu jadi betul nampak shape. Nampak betul body macam kita kapuk jadi. Faham? Sebab itulah kalau keluar rumah hukumnya haram. Keluar rumah haram. Keluar rumah mana? Keluar rumah maksudnya orang lelaki boleh tengok. Tak boleh. Baju kebaya hak jenis hak kita faham lah. Pasal baju kebaya ni dia pesok sini. Dia ambil atas pinggang. Batu orang perut bucik ke paling pakai baju kebaya. Tak bawa perut bucik. Mana dia baju kebaya? Buka kaya dia pakai. Hak tu boleh hak dengan kembung. Hak ni baju ni cekik kena orang pinggang rapi. Lepas tu di punggung nampak betul. Walaupun baju dia letak keluar kok dalam tu kain batik, tapi nampak betul punggung. Hak tu haram. Tak boleh. Tapi kalau sama-sama anak beranak dia boleh. Bukan yang mahram dia. Dia pakai baju kebaya tu dia pergi muhadid dia.
Nah, adik-beradik dia laki tak ada. Adik-beradik dia, adik dia tengok, mak saudara dia tengok, pak saudara dia tengok. Nah, anak saudara dia tengok lagi tak ada masalah dah. Nah, lepas tu dia maaf. Sepupu tak boleh. Nah. Pakai di rumah lah tak ada masalah, pakai di rumah. Depan suami tak ada masalah. Nah, depan suami kembar kacung, tu yang pelik. Depan suami kita pakai baju kebaya, ketak habis tak. Nah, hok cokek habis hok topik gendi-gendi tu body. Baru tu. Hok kain batik pula-pula sampai kat punggung ni pula. Nah, tengok tu lagi tengok. Nah, direbar tu. Jadi tak kira baju kebaya baju apa, kalau ketak nampak betul tubuh tak boleh. Orang puan baju pakai seluar boleh. Mestilah baju tu labuh lepas daripada bulat tang punggung ni. Ingat dah. Kalau dia pakai seluar, baju dia pakai masa dia berdiri tu mesti lebih bawah daripada bulat tang punggung. Faham? Bulat tang punggung. Orang panggil papang punggung. Kalau ada papang punggung lah, kalau share itu tak tahulah. Nah, baju dia biar kita. Mana punggung dia sini, ni bulat tang punggung ni. Baju belakang hak belah luar tu mesti jatuh gitu. Tambah dia separuh gitu nampak punggung. Tak boleh. Faham? Orang puan. Bukan dah dia kat luar boleh ada masalah. Baju tu biar tu. Kalau labuh lebih baik. Nah, dia gitu. Ni baju orang puan. Punggung tu ni bakal tengok lah. Keluar jin ketak-ketak apa bekas apa. Nah. Kita para lari steering ni tengok lagi dia. Tak. Berat budak puan ni. Betul. Ayah jadi pasang, adik-beradik jadi pasang. Kalau tahu dak kata apa. Nah, punah jangan ambil anak lagi. Duduk kerja kedah pek kedah orang kafir laknatullah, pakai keluar jin ketak apa semua punah di. Punah jangan ambil. Keluar Yahudi yang gitu. Nah, orang lelaki makruh pakai luar bekas gitu. Makruh. Nah, saya ada anak kecil, kadang-kadang saya bangun untuk solat subuh lambat, tapi pada masa yang sama anak bangun, jadi saya kena menyusu anak sampai terlepas solat subuh. Apa hukumnya? Hukumnya haram lah. Tak boleh nyusu anak. Pasal nyusu anak ni bukan salah ada nyusu mati. Nah, nyusulah dulu. Nah, makna boleh kita nak solat lewat boleh. Kita bangun dalam waktu subuh, anak nyusu. Kita nak semayang pun boleh, nak ngapik anak boleh, ngapik anak dulu boleh. Lepas ngapik anak tinggal baki lagi daripada waktu dan solat subuh, situ solat subuh. Jangan strik sampai habis solat. Faham lagi? Dalam keadaan biasa, anak tak menangis, kita solat subuh awal, ambil fadilat awal waktu. Tapi dah anak menangis nak kopek, kita pergi kopek dulu, menyusu dulu. Jangan sampai habis waktu. Kita anggap dah kalau 7 habis waktu. Kita sampai 6.45. 6.45 nak ngopek lagi, tak situ lah. Layan apa ke dia? Takkan kita solat subuh dia mati dulu. Nah, kalau dia mati pun kerana kita semayang subuh, dah lagi untung. Faham lagi? Janganlah kerana anak kita lalai daripada Allah. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Janganlah harta atau anak melalaikan kamu ingat kepada Allah. Benar? Yang boleh darurah tinggal semayang. Lain anak jatuh dalam tali air, anyuk nampak lagi timbul tegelang. Nah, kita bahas semayang subuh dulu. Bodoh tu. Nah, tu lain menyelamat nyawa, ni menyusu je. Nah, tak ada masalah. Lewat sikit habis kuat cering itu. Barang hantaran kahwin biasanya ganjil. Kalau tak ganjil boleh tak? Hantaran ni dia nak ambil witir. Semayang witir malah. Hak ngata nak ambil witir. Dia kata mak kita buat lapang bekah dah. Katanya anak dara hak nak menikah. Mak hak bodoh dia kata, "Hei, orang dak buat kena. Orang buat ganjil. Tak boleh lapang 7 atau 9." Bukan witir ni nikah ni. Bukan solat witir 1 3 5 7 9 11. Ikut pandailah kena ke ganjil ke atas kemampuan dan ikhlas kita. Ini bukan mas kahwin, ni hadiah kita. Kerana gembira boleh bini, hadiah. Faham tak? Tu ni dak buat belawang main ganjil kena pula tak boleh. Olek-olek orang Melayu ni. Nak pukul gambar lidah ni tunjuk 3 orang. Nak Dodo tup lagi dah. Woi, dah boleh 3 orang. Kalau 3 orang pukul gambar mampu seorang. Mari dua ni pula mati seorang. Gerak. Ayuh hak tengah tidur bangun jadi 4. Takut mati. Bangunlah kawan tu tarik mata tepek ni gambar. Bodoh lah ke tu. Nah. Orang dulu. Nampak dah mati seorang pasal ni tu. Meh bergerak. Percaya tu. Kalau anda lah atas kemampuan, kita berasa nak wis 11 bekas. Berasa nak wis lebih 2 bekas.
Jangan tanding-tanding, jangan berlawan-lawan. Faham? Ini hadiah ikhlas kerana kita tanda gembira dapat apa benda di calon isteri atau calon suami, itu saja.